Baik, kita masih lagi dalam MHR. Kita bicara tentang inspirasi dan bagaimana mereka ni sanggup terbang ke bumi yang bergolak, yang selain dikaitkan dengan ketidakselamatan, tetapi ada keperluan untuk berjuang dan membantu di sana. Ya, Kita masukkan ialah di Afghanistan. Betul. Kita akan bersama dengan Encik Nur Azam Abdul Samah, Ketua Pasukan yang kini berada di Kabul, Afghanistan. Assalamualaikum Encik Nur Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih bersama dengan kami. Kabarnya di sana pada jam 6 pagi sekarang ni, ya? Ya, betul. Ya, okey. Baik, disebabkan kita menyebut tentang Afghanistan, kadang-kadang maklumat itu tidak sampai kepada dunia, ya. Betul. Kerana mungkin sekatan-sekatan maklumat atau sebagainya, politik antarabangsa. Jadi macam mana gambaran sebenar daripada kacamata Encik sendiri, Encik Nur Azam sendiri, melihat tentang kemusnahan ataupun keperluan untuk masyarakat antarabangsa datang membantu di tempat yang dilanda dengan kemusnahan itu? Silakan. Okey. So, terima kasih kepada Fitri dan Hanim. So, pagi ni Alhamdulillah sebagaimana yang kita akur dan tahu, memang gempa bumi yang berlaku 2 minggu yang lalu telah memberikan kesan terhadap lebih daripada 360,000 rakyat yang berada di sekitar daerah Kos dan juga Paktika. So, kawasan ni sebenarnya memang kawasan yang sangat terpencil dan kawasan pedalaman. Kawasan ini memang terletak di daerah pegunungan dan banyak pemukiman yang terletak di kampung yang berbukit-bukit. Sebenarnya merupakan cabaran paling besarlah kami untuk sampai daripada satu kampung ke satu kampung. Dan hampir kalau kata rata-rata setiap hari itu kami terpaksa melalui jarak perjalanan untuk sampai ke tempat bekerja, sama ada mobile klinik maupun nak buat assessment dan juga nak menghantar barang-barang keperluan rumah dan juga keperluan-keperluan lain seperti selimut, bantal dan tilam. Kita akan mengambil masa 2 ke 3 jam untuk sampai ke tempat. Dan daripada satu tempat pula nak sampai ke tempat lain pun sama. So jalan kebanyakan jalan off-road dan ada jalan ataupun lebih daripada 50% jalan yang kami lalui di kawasan pedalaman ini menggunakan laluan sungai. Maknanya dasar sungai itu jadi laluan jalan lah. So kalau hujan, macam 2 hari lepas hujan di tempat kami, di Spera Coast tempat kami bekerja, so maknanya kena tunggu air itu macam surut sikit baru kita boleh lintas sungai itu. Tapi ada yang memang apabila air itu melalui sungai itu sendiri, kami tak dapat nak sampai ke tempat yang nak dituju lah. Yeah. So ini antara cabarannya lah. Dan bila kita melihat kepada tragedi gempa bumi yang baru-baru ini berlaku menyebabkan ribuan rumah yang musnah. Apatah lagi keadaan di situ sebenarnya telah pun dilubangi dengan kemiskinan, kan. Selepas itu datang pula gempa bumi. Bagaimana dengan usaha itu? Dan kabarnya sekarang pun cuaca tidak mengizinkan, hujan pula selepas daripada keadaan itu berlaku. Kerja-kerja untuk memberi bantuan juga agak terganggu, ya, disebabkan itu, Encik Nur Azam? Ya, betul. Betul. Okey, kalau kita tengok mungkin semalam maknanya bila kita tahu akhir raya, banyakkan NGO pun memang stop sekejap lah usaha bantuan. Tapi sehari sebelum tu memang hujan yang agak lebat, di Ghazni sendiri banjir. Kami juga terkesan lah dengan usaha untuk menggerakkan tim mobile klinik kami ke tempat. Tapi tetap ada bantuan-bantuan yang memang diselaraskan dengan baiklah dari sisi NGO antarabangsa, sama ada daripada UN OCHA, daripada World Food Program, daripada WHO dan sebagainya. Kami terlibat dalam perbincangan-perbincangan ini supaya setiap pergerakan ataupun usaha untuk merawat sakit-sakit yang terdedah selepas daripada gempa ini dapat dijalankan dengan baiklah. So doktor-doktor pakar kami sendiri berusaha untuk membantu sama ada di klinik bergerak ataupun juga kami menempatkan ada pakar ortopedik kami, Dr. Ashraf, untuk bekerja di hospital yang mana merawat pesakit-pesakit yang terkesan akibat gempa, sama ada patah tangan, patah kaki, dan juga ada juga mereka yang terhempap batu, maknanya di kawasan pegunungan ni banyak batu dan apabila gempa bumi berlaku, batu ni berjatuh ke rumah-rumah mereka dan menyebabkan juga runtuhan rumah mereka. Cik Azam, macam mana pula dari segi koordinasi disebabkan mungkin kekurangan kemudahan awam, ya, di kawasan yang agak terpinggir. Betul. Dari segi untuk pastikan, misalnya katakan nanti kalau dah keluar, kita dah pasukan gerak kerja ni dah keluar, kesinambungan daripada bantuan itu untuk memastikan kalau yang dirawat tu ada rawatan susulan, bermaksud kita tidak datang dan pergi, tapi ada koordinasi yang berpanjangan untuk di satu tempat. Betul.
Betul. Okey, setiap laporan ni kami memang ada penyelarasan dengan pejabat daerah di KOS ataupun di Paktika. So maknanya setiap laporan yang kami buat ni kami akan share dengan pejabat-pejabat ni, dan kami juga sebenarnya ada partner ataupun rakan kerjasama yang memang akan meneruskan usaha ni. Malah pasukan pertama kami yang berada di sini mungkin akan pulang besok, tapi pasukan kedua sedang menjalankan kesinambungan program lah. Maknanya pasukan kedua akan meneruskan program untuk melihat dari segi keperluan air, di mana kita akan cuba membina semula tangki air yang dah rosak akibat daripada gempa bumi hari itu untuk disalurkan di satu kawasan di Gorma di KOS, dan juga beberapa program seperti MHPSS yang mana kami train staf-staf ataupun sukarelawan daripada partner kami untuk turun bersama-sama 2 orang daripada Malaysia yang masih belum balik lagi untuk berada di lapangan. Besok mereka akan turun semula ke KOS untuk memberi ataupun melakukan assessment dan juga survey. Selepas itu mereka akan terus melakukan menyelaras program-program di sana. Dan pastinya setiap daripada kita perlukan perkara ini kan, lebih-lebih lagi bagaimana untuk menjiwai erti pengorbanan itu sendiri. Mungkin Cik Nur Azam nak kongsikan bersama dengan kami, bila dah berada di tempat itu, apakah erti pengorbanan sebenarnya pasukan Malaysia hadapi dalam situasi itu yang boleh disampaikan kepada kami semua? Silakan. Sebenarnya kalau kita nak lihat erti pengorbanan dalam, terutama bila kita berada sini di waktu hari raya kan, maknanya perkara yang sangat besar yang patut kita dapat rasakan adalah nilai kesyukuran lah. Nikmat yang kita sendiri dapat di Malaysia, kelebihan yang kita ada dengan setiap usaha yang nak kita buat di sini sebenarnya membantu serba sedikit meringankan mereka punya penderitaan. Tetapi mereka sendiri tidak kurang daripada adab, maknanya dari segi menghormati tamu, tetap nak meraihkan tamu, tetap kata jangan baliklah, tinggallah di sini, makan dulu di sini. Padahal kita pun tahu kat situ tak ada makanan kan. Tapi tetap semua yang kami kunjungi ataupun kami sentuh ni memang akan minta kami makan tengah hari. Dan saya memang tahu mereka tak ada pun makanan sebenarnya untuk santunan kami. So dengan rasa syukur ni lah patutnya kita masih terus mengusahakan usaha bantuan ni. Tak kira lah di mana negara sekalipun. Malah di Afghanistan saya rasa gempa bumi ni adalah peluang untuk kita membantu Afghanistan. Maksudnya kita selalu sebut disaster ataupun merupakan opportunity untuk pembangunan semula. Dia juga merupakan opportunity untuk, kalau kita lihat di Aceh kan, maknanya proses pendamaian itu sendiri berlaku selepas daripada lepas daripada tsunami itu. So kita boleh melihat mungkin NGO Malaysia yang datang ke sini dapat menjadi perantara untuk meningkatkan lagi usaha-usaha bantuan, bukan sahaja semasa fasa gempa bumi ini, tapi boleh kita melihat fasa-fasa pembangunan untuk melihat apa Afghan ini bangun dan bangkit semula. Baik, InsyaAllah. Semoga ada sinar untuk Afghan kembali bersinar dan juga dapat memberikan kemakmuran dunia. Terima kasih Cik Nur Azam bersama Ketua Pasukan Sama-sama. yang bersama dengan Angkatan Perubatan dan sebagainya untuk membantu mereka yang terjejas di Afghan akibat daripada kejadian bencana alam, gempa bumi dan sebagainya. Semoga ada sinar untuk pendidikan, untuk kemudahan. InsyaAllah. Pelbagailah kita nak melihat negara Islam ini kembali membangun, kembali dipugar, kembali cantik, kembali bermaya, memberikan sesuatu untuk dunia, insyaAllah. InsyaAllah. Baik, Fetri, kalau daging korban ni... Okey, terima kasih Cik Nur Azam. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Kita dah seimbang, ingatkan dah terputus hubungannya. Okey.